Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung lagi dengan topik yang sama, Rivet Connections. So hari tu kita dah tengok sedikit pasal Rivet. So hari ini kita nak tengok topik yang penting juga di dalam Rivet Connection, iaitu adalah 4 jenis failure yang sering berlaku di dalam Rivet. Okay. So mari kita tengok satu persatu apa jenis failure yang berlaku di dalam Rivet itu sendiri. Okay. So mesti kita tulis sedikit. So 4 types, okay, of Rivet connection failures. Alright. So ada 4 jenis yang commonly berlaku di dalam Rivet connection. So kita start dengan yang pertama dulu. Okay. Yang pertama adalah kita panggil sebagai sharing failure, okay, of Rivet. So sharing failure of Rivet. So apa maksud di sini adalah Rivet itu dia di bahagian shank dia akan terputus. Let's say kita tengok, kalau kita boleh gambarkan dalam bentuk gambar dia. Let's say saya ada 2 plate yang menggunakan Rivet connection sebagai means of connections between these 2 plates. Okay. Dan untuk kes ni kita bagi some sharing punya loading. Okay. Let's say loading tu arah sebegitu. Okay. So untuk case ini, untuk case sharing failure of Rivet, tempat yang akan patah adalah di bahagian shank. So shank yang akan terputus. So dia akan terputus. Okay. Maksudnya kat sini adalah kalau saya boleh lukis, bila ada this load ni, sebabkan mungkin shank itu salah design, okay, tidak design dengan baik. So mungkin akan terjadinya sebegini, seolah-olah gini okay. So dia seolah-olah dia telah sharing, okay, sebegitu disebabkan oleh this external load, dan disebabkan mungkin design secara tidak baik lah. So akan berlaku sharing di bahagian sini. So sebab since sharing telah berlaku di situ, so basically kita boleh kira sedikit berapa shear stress yang berlaku at that particular point. Untuk kes ni adalah pada bahagian shank ni. Okay. So kalau kita define that this shank ni, okay, so this one kita panggil dia sebagai size of Rivet tu sendiri, D, okay, size of Rivet. Dan kita tahu that definition of stress, okay, stress tau, okay, shear stress adalah shear force divided by area. So untuk kali shear force adalah P, okay, dan A shear adalah cross sectional area of this shank lah. So kalau kita tengok this cross sectional area, so ni adalah A shear, okay. So let's say this batang shank tu lah, okay. So since kita tahu that this is a circular shape of cross sectional area, so kita boleh define sebagai pi over 4, okay, D square, okay. Dan kita substitute this A shear ke dalam equation shear stress tadi. So kita akan dapat tau sama dengan 4P divided by pi D square. So kita boleh kira berapa shear stress yang happen di bahagian shank, sebab di bahagian shank ni adalah tempat yang paling kritikal di dalam Rivet design.
So dia berbeza dengan thread, sebab thread ada 3 jenis diameter yang kita telah belajar sebelum ni. Tapi untuk rivet dia hanya ada 1 diameter yang kita nak consider lah di dalam design. So dia lebih simple compare dengan yang kita belajar sebelum ni untuk threaded fastener. Okay, so setup untuk failure yang pertama adalah shearing failure of rivet. So let's say kita pergi yang failure jenis yang kedua. Okay, so nombor 2. Okay. So nombor 2 ni kita panggil sebagai tensile failure of rivet. Okay, so setup dia sama seperti setup di atas ni, sama saja. Setup dia sama. Okay, kita ada these 2 plate, kita ada rivet connections, dan kita of course kita ada this load yang acting dalam sistem ni. So let's say kalau saya ambil this cross section area, okay, so let's say saya viewkan dia dalam bentuk cross section ni lah. So let's say saya ambil this cross section, okay, di bahagian situ, okay. Bukan, minta maaf, ini salah sedikit, okay. Bukan bahagian situ, saya sebenarnya nak cakap saya nak tengok di atas bahagian atas, okay. So view atas ni, okay, untuk kan cross section okay. So basically kita kena tengok kalau yang ni adalah side view, okay. So kita nak tengok top view dia. So macam mana top view dia? Kalau saya boleh lukis pada top view tu, okay. So top view tu adalah berbentuk plate lah, So satu plate macam ni, okay. So plate A, dan kita ada juga plate B, okay. Dan kita ada so ni adalah hidden line di bahagian belakang tu. So ni adalah kepala kepala rivet tu sendiri, okay. Dan juga saya fikir juga dia punya external load yang active di dalam sistem. So untuk kes ni, untuk kes tensile failure of rivet ni, dekat mana dia putus? So dia akan putus di bahagian sini, okay. Di bahagian sini dia akan putuslah, okay. So dia akan putus di bahagian situ. Ataupun kalau saya boleh lukis lagi dia punya cross section, ni betul cross section tu, okay. So saya ambil that cross section A, dan saya try lukis dia dalam bentuk 3 dimensional lah, So 3 dimensional lukisan So let's say ni adalah saya punya plate tu, okay. Dan saya ada this one lah, okay, macam tu. Dan saya ada bentuk yang macam tu lah, So this is a 3D punya expression yang sebelah express begitu. So untuk failure jenis ni kita pun sama macam sebelum ni, kita kena ada konsep of stress lah. So untuk measure sama ada di stress ni lebih daripada yield strength ataupun tak lah. So tapi untuk kes ni bukan rivet yang menyebabkan dia, bukan rivet yang patah, So untuk kes ni yang patah tu adalah plate tu sendiri. Mungkin disebabkan plate itu dia punya strength dia kurang berbanding dengan rivet, ataupun kita boleh cakap sebagai rivet itu terlampau keras. So jadi dia menyebabkan this plate ini patah lah. So apa yang terjadi di sini, okay? So kita boleh compute some stress lah, So stress yang kita akan compute adalah stress di bahagian sini, yang saya loretkan ni, So this is a affected area, okay. So dan stress tu adalah acting normally to this surface lah, yang kita panggil sebagai tensile ataupun tensile stress lah, So tensile stress sama seperti sebelum ni, this tensile stress, okay, definition sama, P divided by area of tensile lah. So tapi untuk kes ni area of tensile adalah area yang berloret color merah ni lah, okay. So kalau saya boleh define that, okay, yang ini, okay, so yang color biru ni adalah
thickness of the plate. Okay, dan saya boleh define lagi satu adalah lebar ni kita panggil sebagai effective diameter. Okay, so let's say T ni adalah thickness. Okay, dan this D adalah effective diameter for this failure process. Then kita boleh compute this AT. Okay, so AT ni kalau kita tengok tapi sebelum kita kira benda tu, kita kena ada define lagi satu dimensions. So let's say kita ambil lebar plate ni, okay, width of the plate, so yang ni sebagai W lah. Okay. W adalah okay, width of the plate lah, of the plate. Okay. So kalau kita dah define macam tu, so kita boleh compute this AT. So basically adalah W minus this the effective kali dengan thickness of the plate. Alright, so kalau kita assemble this AT ni ke dalam equation yang ni, okay, so then kita boleh define that the tensile stress area untuk this case, okay, adalah AT sama dengan P, okay, W minus DE kali dengan thickness lah. Alright, so kita boleh kira tensile failure of this rivet untuk kes ni adalah pada permukaan plate. Kita boleh kira berapa dia punya stress yang develop lah inside this plate. Right, itu adalah kita punya second type of failure, okay, tensile failure. Dan kita nak pergi yang ketiga pula. So yang ketiga adalah kita panggil sebagai bearing, okay, failure of rivet. Okay, so bearing failure of rivet, of course kalau ada keyword bearing, maksudnya dia akan berlaku pada bearing area lah untuk this case. Okay, so sama macam sebelum ni, saya ambil benda yang sama, this setup. Okay, so setup ni saya tengok pada top view. Okay, so bila saya tengok pada top view, so saya akan nampak plate yang sama macam tadi sebelum ni. Okay, plate ni, so ini dia punya hidden line menggambarkan di bahagian bawah, dan saya ada this rivet connection. So untuk isu yang ni, so jikalau plate ni terlampau lembut, so apakah jadi? Dia akan jadi macam kelongsong di sini bang, seolah-olah dia akan try untuk merosakkan ataupun merosakkan this plate lah. Okay, dan area dia adalah area bearing lah. Okay, bearing area ni adalah area planar, dia bukan area lengkungan silinder ni. So apa maksud saya? So let's say kita try ambil cross section macam tadi, sama macam sebelum ni. Let's say kita ambil this BB, this cross sectional area, okay, dan kita tengok secara lebih detail di situ. Okay, so let's say untuk kes ni saya lukis macam sebelum ni, saya lukis bentuk 3D juga macam tadi. Okay, sama je. Okay, macam tu. So let's say this is a plate. Okay, so untuk kes ni kenapa saya cakap bearing area itu adalah bearing yang planar tadi? So basically dia adalah di bahagian sini, bukan this lengkungan ni. Maksudnya dia bukan lengkungan tu. Area untuk kes ni, okay, adalah pada area planar ni lah. So this planar ni
adalah dia punya area. Okay. Dan kita tahu that kita boleh compute juga this bearing stress lah, pada untuk kita pada this application lah. So kalau kita tulis sikit definition of bearing stress, sigma bearing pun sama, force divided by area lah. Okay. Tapi untuk kes ni area dia adalah area bearing. So area bearing adalah this area yang color hijau ni lah. Okay. So kalau kita punya loading acting di dalam sistem ni adalah seperti arah macam ni, di speed, okay, sama macam sebelum ni. Okay. So basically kita boleh compute lah bearing stress lah. Dan so P ni tak ada isu lah, usually datang daripada application tu sendiri. Tapi yang ada isu sikit adalah macam mana kita cari this bearing area. So bearing area ni kita boleh cari kalau kita tahu ini adalah kita punya size of shank, okay, size of shank ataupun size of rivet tu sendiri. Dan juga kita boleh define that this ni adalah thickness of the plate. So kalau kita tahu definition itu, so kita boleh compute AB. So AB basically adalah diameter kali dengan thickness lah, size of shank tu sendiri kali dengan thickness. So kalau kita boleh define that, kita boleh rewrite this bearing stress punya equation ni sama dengan P divided by, okay, D kali dengan T. Okay, so ini adalah cara bagaimana nak kira bearing failure untuk kes ni pada still pada sama ada di bahagian bearing area di bahagian rivet ataupun di bahagian plate itu sendiri lah. Sebab bearing area ni boleh jadi pada dua lokasi, sama ada pada rivet itu sendiri ataupun pada plate itu sendiri lah. Alright, so kita dah cover yang ketiga dan kita nak tengok yang terakhir sekali, jenis yang terakhir, jenis yang keempat. Okay. So yang keempat ni yang kita panggil sebagai sharing failure, ataupun saya lebih prefer panggil dia tearing. Okay. Sharing failure, okay, ataupun tearing failure at the edge, okay, of plate. Okay. So this is the last failure process yang selalu berlaku di dalam rivet connection lah. Okay. So macam mana kes ni pula. So untuk kes ni sama macam sebelum ni, setup yang sama. Okay, kita tengok ada dua plate, ada load acting ataupun impose at these two both plate, and then kita tengok at the top view. So top view, so kita akan nampak lebih kurang setup yang sama macam tadi sebelum ni. Cuma isu ni adalah mungkin plate ni terlampau lembut. Okay, so dia telah menghasilkan macam satu kelongsong dalam bahasa Melayu, tak tahu kelongsong atau kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai slotted. So dia dah jadi slotted. Okay, so apa maksud saya kat sini? Kalau saya lukis balik top view, okay, benda yang sama macam tadi. Okay, top view. Okay, so apa yang berlaku di sini? Okay, okay, pada mula-mulanya rivet tu duduk di sini. Okay, so disebabkan oleh loading yang acting di dalam rivet connection ni, dan juga disebabkan oleh of course disebabkan plate ni ataupun rivet ni terlampau keras. Okay, plate lembut, so dia telah menghasilkan failure berbentuk macam kelongsong lah. So sebelum ni kedudukan dia di sini. Okay, so dia telah offset lah. Mungkin that yang kita panggil sebagai shank dari rivet ni, dia telah memutuskan ataupun dia telah menjadikan ni slotted hole
dan rivet itu telah bergerak sampai ke sini lah. So maksudnya untuk ke sini, di tempat yang merah ni adalah fail, telah berlaku, failure telah berlaku di bahagian situ kan. So benda tu telah tearkan, rivet tu telah tearkan plate tu menjadi sebahagian rupa lah. So kalau saya sama macam tadi, kita ambil juga the cross section untuk this case, okay, let's say cross section CC, okay. So saya try untuk lukis supaya semua orang faham. So apa yang jadi untuk case ni, so slotted hole telah berlaku lah, macam tu lah, lebih kurang lebih kurang macam tu. So ni tu, okay, so, macam tu. Okay, so kalau ini adalah pemanjangan A, so dia telah offset daripada kedudukan pertama initially di situ, dan kemudian pada kedudukan terakhir di situ dengan jarak yang saya panggil sebagai jarak A. Ataupun kalau saya boleh lukis di sini, so mungkin kita boleh define sini ke sini adalah kita punya jarak A. Okay. So biasanya kita boleh compute some tearing stress. So tearing itu berlaku pada permukaan, sebab yang tricky bagi ni untuk semua jenis failure ni adalah kat mana area yang act ataupun di mana area of interest yang menyebabkan failure itu berlaku lah. So untuk kes ni adalah di bahagian sini lah, ke sini. So kalau saya lukis lagi yang ni, nampak ni, yang hidden line ni, so saya boleh lukis biru pun di bahagian situ. So itu yang kita panggil sebagai tearing ataupun tearing failure at the edge of the plate. Okay, so kalau saya define that benda yang sama, yang ini adalah saya punya thickness sama macam sebelum ni, okay, dan saya define juga A pemanjangan daripada kedudukan initial rivet itu kepada final ataupun final displacement of this rivet connection. So kita boleh cari ataupun compute this A tearing lah. So A tearing ni adalah, so dia adalah T A kali dengan T, dan sebabkan dia ada dua kali permukaan, so dia adalah dua kali ganda lah, sebabkan ada sebelah kanan dan sebelah kiri. So area ada sebelah kanan dan sebelah kiri, baru dia jadi dua kali ganda. Dan kita boleh define that ataupun kita boleh compute this tearing stress, okay. Tau tearing sama je adalah V ataupun shear ataupun tearing force divided by A tearing. So kalau kita define balik, tau basically adalah P divided by 2A T lah. So ini adalah tearing stress ataupun tearing shear stress yang boleh develop disebabkan oleh tearing punya failure, okay, disebabkan oleh load ataupun disebabkan oleh juga plate yang sangat lembut dan juga rivet yang sangat keras. So 4 jenis failure, okay. Pertama adalah shearing failure of rivet, kedua adalah tensile failure of the rivet, ketiga adalah bearing failure of the rivet, dan of course yang keempat adalah tearing failure. So 4 jenis failure yang selalu berlaku, okay, di dalam rivet design. So saya berhenti setakat ini saja. So kita akan berjumpa lagi dengan topik lain, okay. Topik definition ataupun jenis riveted connection yang sentiasa ataupun very practical rivet connection lah. So kita akan jumpa nanti next time. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.